Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Sabah bakal berdepan satu lagi pilihan raya negeri, dan kali ini Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu bertanding secara solo. Tidak mahu bergabung dengan mana-mana partai lain dan tidak mahu bekerja sama dengan sesiapa, hanya bergantung pada kekuatan sendiri. Adakah ini satu langkah yang berani ataupun satu kesilapan yang besar? Adakah KDM benar-benar mampu bersaing dalam lanskap politik Sabah yang penuh dengan cabaran? Atau ini hanya satu strategi untuk menonjolkan parti sebelum akhirnya bergabung dengan pihak yang lain? Hal ini kita akan kupas semuanya di dalam video ini. Datuk Peter Anthony, Presiden KDM baru-baru ini mengumumkan bahwa parti tersebut tidak akan bekerja sama dengan mana-mana parti lain, sama ada dari Sabah ataupun parti dari Semenanjung. Bagi mereka ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan hak rakyat Sabah tanpa terikat dengan kepentingan politik luar. Beliau menegaskan bahwa KDM telah bersedia untuk berdepan PRN akan datang dengan kekuatan sendiri. Lebih daripada 45 kursi telah dikenal pasti untuk ditandingi, satu jumlah yang cukup besar bagi sebuah parti yang ingin bertanding secara solo. Soalannya, adakah KDM mempunyai pengaruh yang cukup untuk menawan kerusi ini? Sebelum ini KDM telah mengumumkan 9 manifesto yang memberi tumpuan kepada kepentingan rakyat Sabah dalam pelbagai aspek kehidupan. Ini termasuklah isu ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan tidak ketinggalan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Peter Anthony berpendapat bahwa Sabah boleh ditadbir dan dibangunkan dengan baik oleh parti-parti tempatan seperti yang berlaku di Sarawak. Tapi adakah keadaan Sabah sama dengan Sarawak? Kita tahu bahwa Sarawak mempunyai keistimewaannya tersendiri dalam pentadbiran politiknya. Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS berjaya mengekalkan autonomi politik mereka karena kestabilan kepimpinan mereka. Di Sabah pula situasinya amatlah berbeza. Sabah seringkali berdepan perubahan politik yang tidak menentu, termasuklah pertukaran kerajaan dalam masa yang singkat. Dan ini bermakna untuk sebuah parti kecil seperti KDM untuk bertanding secara solo, cabarannya akan menjadi lebih besar daripada apa yang mungkin dibayangkan. Coba kita pikir sebentar. Jika KDM benar-benar mahu bertanding di 45 kursi, mereka memerlukan jentera pilihan raya yang kukuh. Mereka memerlukan calon yang kuat, sokongan akar umbi yang mantap, serta dana yang mencukupi untuk berkempen. Adakah KDM mempunyai semua ini? Kita tahu bahwa Peter Anthony mempunyai pengaruh tersendiri dalam politik Sabah, tetapi sejauh mana pengaruh itu boleh diterjemahkan dalam bentuk kemenangan? Satu lagi persoalan yang timbul ialah bagaimana pula nanti reaksi parti-parti lain terhadap keputusan ini. Adakah ini bermakna KDM akan bersaing dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor? Atau dengan Barisan Nasional yang masih mempunyai pengaruh di Sabah? Atau adakah KDM lebih cenderung untuk menentang parti-parti pembangkang seperti Warisan yang juga berjuang atas platform Sabah untuk Sabah? Satu lagi isu besar ialah bagaimana langkah ini nanti akan mempengaruhi rundingan politik selepas PRN. Dalam politik Sabah, sejarah membuktikan bahwa parti yang tidak mempunyai sekutu seringkali menghadapi kesukaran selepas pilihan raya. Jika KDM tidak mendapat majoriti yang mencukupi tetapi memenangi beberapa buah kerusi, adakah mereka akhirnya akan dipaksa untuk bekerja sama dengan pihak lain? Jika itu berlaku, bukankah ini bertentangan dengan pendirian awal mereka untuk bergerak secara solo?
Selain itu, bagaimana pula dengan isu ME63 yang menjadi antara fokus utama manifesto KDM? ME63 sudah lama menjadi isu yang dimainkan oleh pelbagai parti di Sabah termasuklah Warisan dan juga GRS. KDM pula berjanji untuk memperjuangkan hak-hak Sabah, tetapi apakah pelan tindakan konkret mereka? Sejauh mana mereka boleh memberi tekanan kepada kerajaan persekutuan untuk menunaikan tuntutan Sabah? Sebagai rakyat Sabah, kita perlu bertanya, apakah langkah KDM ini benar-benar demi rakyat ataupun sekadar strategi politik untuk menonjolkan parti di persada politik negeri? Adakah ini satu percaturan yang bijak atau sekadar satu keputusan terburu-buru yang akan menyebabkan KDM tenggelam selepas PRN? Bayangkan situasi ini. PRN Sabah berlangsung, KDM bertanding di 45 kerusi, tetapi hanya memenangi beberapa kerusi saja. Jika parti lain mendapat majoriti yang lebih besar, adakah KDM akhirnya akan dipinggirkan dalam pembentukan kerajaan negeri? Atau adakah mereka akan menjadi kingmaker yang akhirnya terpaksa berkompromi dengan mana-mana pihak yang menang? Kita juga perlu melihat bagaimana rakyat Sabah sendiri melihat keputusan ini. Adakah mereka yakin dengan kemampuan KDM untuk bergerak sendirian, atau adakah mereka lebih cenderung untuk memilih parti-parti yang lebih berpengalaman dan mempunyai rekod yang lebih jelas dalam pentadbiran negeri? Kesimpulannya, keputusan KDM untuk bertanding secara solo sememangnya satu langkah yang berani, tetapi ia juga penuh dengan risiko. Dalam politik Sabah yang sentiasa berubah, strategi sebegini boleh membawa kejayaan besar ataupun kegagalan yang memusnahkan. Apapun yang berlaku, satu perkara yang pasti, PRN Sabah kali ini bakal menjadi medan pertempuran yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama. Jadi apakah pendapat Anda semua, pendengar-pendengar yang setia di luar sana? Adakah KDM mampu mencipta kejutan dalam PRN kali ini, atau adakah mereka bakal berdepan realiti politik yang sukar? Adakah rakyat Sabah akan menerima perjuangan mereka, atau adakah mereka akan kembali memilih parti yang sudah lebih lama bertapak? Komen di bawah untuk berikan pendapat Anda. Jangan lupa untuk ulaskan juga pendapat Anda, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini supaya kami boleh terus mengupas isu-isu politik terkini. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.